manusia ni, cuba kita bayang, tengah-tengah orang berjuta ni, tiba-tiba nama kita disebut oleh Rasulullah. Nama kita disebut oleh Rasulullah. Tak tergamam kita. Tergamam kita. Kenapa disebut? Oh, kamu ni sentiasa mulut kamu tak berhenti berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya mulut kita ni tak terhenti. Kerinduan kita Allah sajalah yang tahu. Bahkan kita mempertahankan Rasulullah, letakkan Rasulullah di hadapan dalam hidup kita. Orang cela je Rasulullah, kita bangkit. Orang hina je Rasulullah, kita ke depan. Kenapa jadi demikian? Kerana kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu timbul ulama-ulama dia buat program laukana bainanal habib, misal contohnya. Bagaimanalah Rasulullah kalau Rasulullah ada di sekitar kita pada hari ini? Kalau Rasulullah ada di sekitar kita pada hari ini, macam mana? Kita ni kan, zaman-zaman kita ni, kalaulah Rasulullah ada di sekitar kita, kita sambutan kita ada Rasulullah macam mana? Cara kita dengan Rasulullah macam mana? Ada tak kita ni akan rasa kerinduan sebagaimana kerinduan yang benar-benar rindunya sahabat-sahabat sehingga mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam hadis yang panjang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, dirujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, menceritakan tentang keadaan di padang mahsyar. Boleh dikatakan ini adalah sekelumit kisah masa depan ketika seluruh manusia berkumpul di hari kiamat. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat. Rasulullah cerita, dalam kisah itu diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama hingga yang terakhir dalam satu daratan saja. Kita ni bangkit-bangkit semua pada luar begitu. Cuma dipecahkan, dibelah dua. Satu kawasan orang mukmin, satu lagi kawasan orang yang jahat. Pecah dua begitu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari di padang mahsyar nanti, yang mukmin ni duduk satu tempat. Dalam satu tempat ni pun orang mukmin ni pun, dalam keadaan satu tempat orang mukmin ni pun, di waktu tersebut beza-beza pula keadaan dia. Mukmin ni pun berbeza-beza. Ada orang walaupun dia dah mukmin, tapi ada lagi ujian-ujian dia di padang mahsyar dengan nanahnya, dengan bau busuknya, walaupun dia mukmin. Ada orang yang mukmin ni pula Allah bagi nikmat yang di bawah naungan arasy Allah. Ada kelompok lagi orang mukmin. Yang ni orang yang tidak mukmin ni ada 2-3 kelompok lagi. Satu kelompok orang yang asi, yang buat dosa, satu lagi orang yang munafik, kemudian satu lagi puak yang disebut dengan puak-puak yang disebut dengan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Cah di pada mahsyar Allah nanti, ketika seluruh manusia berkumpul di hari kiamat. Kisah ini disebut oleh Rasulullah, bila dikumpulkan seluruh dalam satu daratan, pada hari itu matahari sangat dekat kepada seorang. Dekat tak dekat ni, dalam hadis Rasulullah sebut, sampai kalau tangan yang angkat kena matahari tersebut. Dekat tak dekat ni. Bila ditanya lagi macam mana keadaan dekat itu, ada orang yang sejengkal je matahari dengan kepala dia. Allah jadikan beza-bezalah keadaan, minta jauh balalah kita daripada keadaan demikian. Ada orang yang diletakkan di bawah naungan arasy Allah, orang suasana di padang mahsyar. Kemudian dan manusia ditimpa kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak berkuasa menahannya, sehingga setelah mencapai puncaknya, manusia mencari orang yang dapat menjadi memberi syafaat. Bila manusia ni dah lama dah di padang mahsyar, carilah, masing-masing mula cari siapa yang dapat tolong kita, siapa yang dapat tolong kita nak bagi syafaat agar Allah mempercepatkan pengadilan Allah ini. Dah lama sangat berdiri di padang mahsyar tu lama. Selama mana berdiri di padang mahsyar? Disebut selama 70,000 tahun. Telanjang bogel, dalam keadaan tak ada gerai-gerai, tak ada pasar raya, tak ada apa pun. Suasana di padang mahsyar itu, dalam 70,000 tu huyung hayang manusia sibuk dalam keadaan demikian. Ada yang disebut lagi, selama mana manusia berada di padang mahsyar, dalam riwayat lagi, selama mana umur dunia ini sendiri. Selama mana umur dunia ni diri di padang mahsyar, lamanya di padang mahsyar. Allahu akbar. Doalah biar Allah jadikan kita ni cepat-cepat je. Kalau nak suruh kita ni cepat, dalam hidup kita, pastikan kita masuk di kalangan orang yang tidak dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Kalau kita masuk di kalangan mereka yang tidak dihisap dan diazab oleh Allah, cepat masuk syurga Allah. Siapa tu?
Rasulullah pernah cerita kan, di kalangan sahabat Rasulullah duduk, Rasulullah cerita di padang mahsyar tu, bila aku cari tu, mana umat aku, aku tengok ada seorang Nabi dengan seorang pengikut, ada seorang Nabi dengan 2 orang pengikut, ada seorang Nabi dengan 3 orang pengikut, ada seorang Nabi tak ada seorang pun pengikut duduk belakang dia. Rasulullah cerita demikian. Kemudian aku cari, manalah umat aku, aku tengok sebelah kanan, tengok hitam saja, aku ingat, aku sangka tu umat aku berlari. Bila berlari, malaikat Jibril tahan aku. Rasulullah sebut, malaikat Jibril tahan aku. Katanya malaikat Jibril, innahum Musa wa qaum, itu Musa dengan kaum dia, Nabi Musa dengan kaum dia. Tapi cuba kamu pandang belakang, Rasulullah pandang ke belakang, fa iza sawadun azimun kabir. Rasulullah kata, hitam tu jauh lebih besar daripada yang aku tengok tadi. Rasulullah sebut, lalu disebut terus, innahum ummatuk, itulah umat kamu. Malaikat Jibril sebut, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Dalam umat kamu yang hitam tu ada 70,000 yang masuk dalam syurga tanpa dihisab dan tidak diazab oleh Allah. Rasulullah cerita yang tu Rasulullah berhenti terus. Rasulullah masuk dalam bilik rumah Rasulullah. Kan rumah Rasulullah tu dekat mimbar tu, dekat dia. Rasulullah masuk. Bila masuk, sahabat-sahabat riuh terus. Allah, Rasulullah cerita pada kita 70,000 tu masuk syurga tanpa dihisab dan tidak diazab. Kita ni tak ada harapan kot, katanya sahabat-sahabat. Sebab kita ni pernah menyembah berhala. Orang lain yang tak pernah sembah berhala, kita ni tak ada peluang dah kot. Tengok cara sahabat-sahabat tawaduk. Bangun yang kedua, dia kata, bukan kita. Orang yang masuk syurga ni orang yang rajin baca Quran. Masuk syurga, Allah tak hisab, Allah tak azab dia, tak tanya langsung, masuk je dalam syurga terus. Sebelah kanan pula tu dia masuk. Disebut demikian. Sahabat-sahabat ni bincang, bukan kita ni malas baca Quran, kita ni malas bangun tahajud malam. Tengok tawaduknya sahabat. Kalau kita jadi sahabat lah, tentu kita kata, kita kot 70,000 tu ada harapan kita sebab kita rapat dengan Rasulullah. Nak sebutnya demikian. Sahabat dia sebut tak tengah riuh ni, masing-masing tengah riuh. Rasulullah keluar balik. Bila Rasulullah keluar balik, Rasulullah tanya, kamu riuh pasal apa? Rasulullah tanya balik, kamu riuh pasal apa? Sahabat-sahabat jawab, Rasulullah, dia kata, kami ni riuh pasal yang kamu cerita tadi lah. Kamu cerita ada orang yang masuk syurga tanpa dihisab dan tidak diazab. Manakala kami ni, Rasulullah, tak ada harapan ke ya Rasulullah, katanya sahabat. Oh, yang tu, katanya Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah, itu yang kamu maksudkan, orang yang masuk dalam syurga tanpa dihisab dan tidak diazab ini, Rasulullah kata, mesti dia ada 4 ciri. Ada 4 ciri-ciri tanda dia boleh masuk dalam syurga tanpa dihisab dan tidak diazab. Yang pertama, orang yang humul ladzina la yarqun, orang yang tak pernah berjumpa dengan tok bomoh. Siapa yang pernah berjumpa dengan tok bomoh, tak lepas terus dalam hidup dia. Tok bomoh kelapa, tok bomoh tembikai ni senang. Yang berjumpa dengan tok bomoh ni, yang berjumpa, rajin berjumpa dengan tok bomoh, sikit-sikit cari tok bomoh, sikit-sikit cari tok bomoh. Beza dengan ru'yah. Ru'yah ni maknanya jumpa dengan perawat Islam, yang tu dibenarkan. Berjumpa tok bomoh, yang ni dilarang. Jangan berjumpa dengan tok bomoh. Yang ni Islam larang. Yang kedua, Rasulullah kata, wala yastarqun, orang yang dia dalam hidup dia tak pernah dalam hidup dia ni membomohkan orang lain. Membomohkan orang lain ni kan biasa kan, dulu-dulu dia nya belajar sikit-sikit je, tiup-tiup saja, dia bomohkan sikit, menjadi terus. Misal contoh, dia menjadi bomoh, dia menjadikan diri dia bomoh, pun dilarang. Islam larang. Dia baca-baca entah apa-apa mentera yang dibaca tersebut yang orang tak faham pun, kemudian dibaca-baca, kemudian sembuh bacaan yang dibaca tadi. Yang ni pun jadi bahaya. Yang ketiga, Rasulullah kata, wala yatatayyarun, orang yang dia tak pernah percaya kepada tatayyarun ni percaya kepada adat khurafat ni panggil. Adat khurafat ni kan, adat yang khurafat. Adat kita ni kan banyak kan. Orang kita zaman-zaman dulu banyak sangat. Kalau mengandung anak sulung tu, dia suruh lenggang perut lah. Suruh lenggang perut, golek kelapa atas perut ni,
golek kelapa atas perut, jatuh sebelah kanan, anak lelaki dia tu dia sebut. Golek lagi, jatuh sebelah kiri, anak perempuan. Jatuh tengah-tengah, pondan, senang kita. Anak sebut senang. Yang jenis demikian. Dia yang jenis hidup dia percaya pada tatayarun. Percaya pada apa dia? Ni, biar awak melintas, tu tanda ada orang nak mati tu, disebut. Dia mula percaya pada benda-benda yang khurafat. Islam larang. Jangan percaya benda-benda demikian. Wala yatatayarun. Yang ketiga Rasulullah kata, yang keempat Rasulullah kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hidup mereka sentiasa bergantung kepada Allah. Tawakal dia tinggi. Tawakal kita ni, hidup kita ni sentiasa ikat diri kita dengan Allah. Kita tak ikat diri kita dengan suami, tak ikat diri dengan isteri, tak ikat diri dengan jawatan, tak ikat diri dengan bos, tapi kita ikat dengan siapa? Ikat dengan Allah. Hidup ni pergantungan kita betul-betul kerana Allah. Tawakal kita dengan Allah je. Bila Rasulullah sebut saja begitu, ada seorang sahabat nama dia Uqashah bin Mihsan. Uqashah ni angkat tangan. Dia angkat tangan, dia bangun, dia sebut, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Rasulullah jawab terus, anta minhum, kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut. Allahu Akbar. Sonok kan? Kalau kita hidup zaman Rasulullah, Rasulullah sebut begitu terus. Rasulullah sebut, anta minhum, kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut. Uqashah pun duduk terus. Uqashah ni, dia walaupun begitu, lagi lepas pada itu, semakin kuat amal soleh dia, semakin kuat amal ibadah. Kalau kita lah, kalau Rasulullah dah sebut, confirm dah, syurga tanpa dihisap dan tidak diazab, balik telentang terus, tak semayang subuh terus hari itu. Kenapa tak semayang subuh? Confirm dah, Rasulullah dah sebut demikian. Tapi nak sebutnya, bila Rasul Uqashah duduk, bangun sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua bangun. Sahabat yang sebut terus, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah, sebagaimana Uqashah tadi ya Rasulullah. Rasulullah jawab, sabaqakaha Uqashah. Uqashah lebih mendahului daripada kamu sebelum kamu mendahului Uqashah. Maksudnya apa dia? Buatlah amalan masing-masing, kata Rasulullah. Kalaulah begini, jenuhlah aku. Engkau duduk, bangun pula orang lain. Kau duduk, bangun pula orang lain. Maknanya, lepas pada ini, siapa yang nak masuk dalam 70,000 tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah itu, orang yang boleh cepat masuk dalam syurga Allah, pastikan amalan dia tadi terjaga dengan perkara-perkara demikian. Itu pada diri kita demikian dalam hidup kita ni. Sehingga setelah mencapai puncaknya, manusia mencari orang yang dapat memberi syafaat agar Allah mempercepatkan keputusannya. Setiap umat mengikut nabinya. Ini dijelaskan dalam hadis daripada Ibnu Umar yang berbunyi, innan nasa yasiruna yawmal qiyamah jusan kullu ummatin tatba'ul nabiyaha. Sesungguhnya pada hari kiamat, manusia menjadi berkelompok-kelompok, setiap umat mengikut nabi-nabi mereka itu sendiri. Bermula daripada sini, maka sebahagian manusia berkata kepada yang lain, tidakkah kamu melihat keadaan kamu sekarang? Kamu tak lihat keadaan kamu sekarang? Tidakkah kamu melihat apa yang telah menimpa kamu? Tidakkah kamu mencari orang yang dapat memintakan syafaat untuk kamu kepada Allah? Sebahagian yang lain mula berkata, mari kita berjumpa dengan Nabi Adam. Start daripada sini ni, insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang pula ni, insya-Allah. Untuk mudah-mudahan yang ni pun tak ingat dah tu kot, awal-awal tadi tajuk apa dah sebut. Kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan kita akan sambung tentang bagaimana nak dapat syafaat Rasulullah di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, insya-Allah pada hari Sabtu ni 2 Disember, kuliah duha khas kita akan diadakan di Dataran Putra, berhadapan Masjid Putra, berhadapan dekat Masjid Putra, bermula jam 10 pagi. Bermula jam 10 pagi ya, 2 hari bulan. Tu kitab yang kita baca, kitab Ziarah ke Alam Barzah. Ziarah ke Alam Barzah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maknanya hari 2 Disember ni kuliah khas di depan Dataran Putra tersebut.
jemaah-jemaah sekalian ada kesempatan jemput datanglah insya-Allah. Kemudian mohon semua yang berkelapangan pada hari Sabtu 2 Disember ini untuk hadir sertai program kayuhan basikal di Masjid Putra, dianjurkan oleh geng Surau Putrajaya sempena Karnival Planet Ummah. Planet Ummah ni, planet Potoro ni panggil. Bermula jam 7.30 pagi. Boleh rujuk pada flyers yang untuk daftar ataupun jumpa urustia GSP di belakang. Banyak hadiah cabutan bertuah disediakan. Antaranya iPhone G. iPhone ni lah, iPhone ni. Ana ingat ke nak bagi pada Ana malam ni. Rupa-rupanya kanan cabutan bertuah. Datanglah insya-Allah. iPhone ni pun dah ada dah ni. TV 32 inci, basikal, barang elektronik dan banyak lagi lah. Dijemput dah jemaah-jemaah supaya bagi tahu dan war-warkan kepada semua masyarakat kita yang berada di sekitar dan juga sahabat-sahabat yang melalui Facebook ini, yang kalau kalian nak cari tempat untuk nak beriadah, misal contohnya pada 2 Disember ni kita ada program di peringkat Putrajaya ini. Jadi kita jemput ramai-ramai pakar-pakar hadir pada hari tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perjalanan hidup ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami menadah tangan ini ya Allah, sahabat-sahabat kami yang berada di bumi Kelantan dan pantai timur itu ya Allah sedang menghadapi banjir ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar ditabahkan hati mereka ya Allah, agar dijadikan mereka hamba kamu yang saleh ya Allah. Jadikanlah banjir ini bukan musibah ya Allah. Jadikanlah banjir ini banjir yang memberi kelapangan dalam kehidupan mereka ya Allah, untuk dimuhasabah dalam kehidupan yang berpanjangan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada bala-bala yang tidak diingini yang terjadi ya Allah. Jadikanlah kebaikan-kebaikan yang banyak dengan ujian-ujian ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, kita dah mula buat pengumpulan barang ya. Kalau jemaah yang rasa nak tolong mangsa banjir di Kelantan itu, jemaah boleh hantar ke Kompleks Tibun Nabawi Shah Alam, ataupun kalau jemaah rasa nak menyumbang di sudut sumbangan, kita nak beli barang-barang keperluan makanan, kita tak nak pada pakaian tapi kita nak pada makanan, dan juga kita nak sumbang sikit sumbangan tadi, jemaah-jemaah boleh pakat dengan geng Surau Putrajaya ni untuk kita saling tolong mangsa-mangsa banjir yang sedang mengalami air mula naik di negeri Kelantan di beberapa tempat di pantai timur ini sendiri. Jadi ana sendirinya selaku pengasas kepada Matan, anda kumpulkan barang-barang macam tahun-tahun sebelum daripada ni dah kumpul barang di Kompleks Shah Alam, Kompleks Tibun Nabawi. Kalau jemaah yang ada kelapangan tu pergi hantarlah beli barang tersebut, pergi hantar sana. Mudah-mudahan kita boleh boleh hantar barang-barang tersebut. Jangkaannya malam besok dah. Malam besok kita nak hantar, ataupun besok kalau barang tu dah banyak, kita nak hantar barang-barang keperluan orang yang kena banjir ni. Dah 6 hari hujan, tak surut-surut lagi. Hujan masih lagi berterusan turun di negeri Kelantan dan beberapa tempat yang sekitar dengan dia tersebut. Sebagaimana kita tolong di Pulau Pinang, walaupun Pulau Pinang tak pernah kena banjir yang sedahsyat itu, walaupun banjir yang berlaku di Kelantan ini banjir yang kerap dah berlaku sebelum daripada ni pun, tapi kita tolong dan kita bantu, mudah-mudahan jadi keringanan pada mereka pula insya-Allah, dan kita juga selamat daripada ujian tersebut. Wallahu a'lam.